Assalamualaikum semua, kembali bersama channel aku. Untuk video kali ni aku nak review satu filem judul Nightmare Alley. Okay, filem ni arahan Guillermo del Toro, dibintangi oleh Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett dan William Dafoe. So filem ni diarahkan oleh Guillermo del Toro. Okay, short form dia GDT, kan? Aku senang panggil dia GDT. GDT punya movie ni normally dia punya visual memang menjamu mata, especially filem yang ada elemen supernatural or fantasy, di mana dunia tu yang dibuat tu di luar batasan dunia sebenar. So dia kena create his own world dari segi visual, dari segi set design, character design, makeup tu semualah. Dia memang power movie dia. Pada aku dia sentiasa berjaya menghidupkan dunia yang di-create dalam filem dia tu. Kita rasa macam dunia tu satu benda yang reality, even though it's fantasy. Tak nampak fake lah, senang kata. So itu GDT punya expertise, Del Toro punya expertise. Tapi kalau kita tengok dari segi story narration, kat sini dia ada sedikit kekurangan. It's not necessarily bad or unacceptable dia punya story, cuma kadang-kadang tu dia terlalu simple and terlalu silly. That's why ada setengah movie dia tu, the story tu a bit disengaged. Rasa macam dia really focus on the looks sahaja. Dia punya story tu macam secondary, kan? Tapi bahagian visual, attention to details memang top notch. Benda-benda kecil pun dia akan ambil. Tapi dari segi story narration tu, dia ambil jalan yang senang sikit. So aku boleh cakap most of dia punya movie, dia ambil approach yang sama. Cuma kali ni, filem Nightmare Alley ni, dia tak terlalu fantasy sangat. Dia much more grounded to the real world compared to dia punya previous film. So filem Nightmare Alley ni dia mengisahkan seorang mentalist, ahli silap mata yang kononnya boleh membaca minda, yang menggunakan kepakaran dia untuk menipu golongan elit, tetapi akhirnya someone yang tipu dia. Filem ni diadaptasi dari sebuah novel pada tahun 1946. Novel tu dipublish pada tahun 1946. Tapi filem ni bukan filem yang pertama diadaptasi daripada novel tersebut. Pada tahun 1947, novel ni pernah diadaptasikan di layar perak, tajuk yang sama juga, Nightmare Alley. Novel ni memang tajuk dia Nightmare Alley. So untuk filem Guillermo del Toro ni adalah kali kedua novel ni diadaptasikan. So untuk filem Nightmare Alley arahan Guillermo del Toro ni, secara overall aku enjoy filem ni. Dia punya visual macam aku cakap memang tak menghampakan, dan production design dia memang superb. Pada aku tak ada cacat cela lah. Macam mana dia create tapak circus tu kan, circus arena tu memang awesome gila kan. Cara dia shoot, dia punya frame, dia punya lighting kan, memang menjamu mata lah. It was so good. So benda tu memang kau kena experience kat panggung. Tapi kalau kat panggung tu aku rasa dia a bit gelap sikit. So kalau dapat tengok yang 4K punya, aku rasa lagi sweet. Tetapi in term of story untuk cerita ni, pada aku dia so-so je lah. Dia punya narration tu is not that strong. Filem ni berdurasi 2 jam 20 minit, which is pada aku terlalu panjang. The first hour tu basically just nak establish watak utama dia, iaitu watak yang dilakonkan oleh Bradley Cooper. Tapi still sejam pertama tu tak banyak sangat benda yang interesting happen actually. Aku enjoy the atmosphere, the looks, but the story doesn't really progress that much. Dan aku tak berapa clear sangat berapa lama time taken during that first act period tu. Sebab during that time, the first act tu, watak Bradley Cooper ni dia develop dia punya magic skill. Pada aku doesn't make sense lah kalau sehari dua or seminggu dua kan, mestilah lama. Dan pada masa yang sama juga dia bercinta dengan karakter lakonan Rooney Mara tu. So logiknya memang mengambil masa yang lama lah untuk dia develop that character. Tapi dalam movie ni aku rasa dia tak berjaya nak bagi aku impression yang benda tu semua berlaku dalam masa yang panjang. Rasa macam dia sampai dekat tapak circus tu, dan dia dapat kerja, kenal all the people dekat situ, dan dia belajar something, and then dia membawa diri dia sendiri untuk jadi independent magician. Aku rasa macam it takes macam few days je.
Tapi doesn't make sense macam aku cakap, sebab dia kena develop all dia punya skill tu semua kan. So kat situ ada a bit loose sikit kat situ. So bila cerita dia move to the second act, aku rasa macam incomplete and then a bit premature. Aku faham cerita tu nak ke mana, cuma aku tak rasa puas. Macam tak cukup, ada benda yang tak cukup. And then the second act and the third act, memang dia rushing gila. Even though dia 2 jam 20 minit, aku still rasa benda tu rushing sebab dia tak tunjuk sangat dia punya details tu. And yang dia buat magic tu semua, bila dia dah become independent tu, dia tunjuk 1 or 2 dia buat show, and then lepas tu terus move to another development in term of the story kan, di mana dia start tipu orang-orang kaya tu. Itu pun dia tunjuk I think 2 kali je. Tapi based on the collection money yang dia tunjuk tu, nampak macam dia dah buat banyak session, tapi benda tu tak ada. So aku still rasa something is missing. Macam tak cukup untuk dia punya development tu. Lepas tu terus third act. Again, aku tahu cerita tu bit by bit, tapi rasa macam tak puas. And so aku agak disengage sikit. Ditambah pula pada aku watak Bradley Cooper dan Cate Blanchett tu, pada aku tak really convinced lah dengan karakter orang ni. Lepas aku tengok filem ni, aku dig some information online and ada a few details yang aku tak dapat from the movie, especially the nuances of the characters tau. Tapi bila dah baca online tu, then I have that information lah, that details kan. Tapi patutnya aku kena dapat benda tu from the movie lah instead of outside material. But the end of the day, the movie still complete kan. Ada underlying story dia, di mana watak utama ni dia macam move to one complete circle. Dia macam patah balik kat mana dia start kan. Dia become someone yang dia sendiri benci. Pada aku benda tu semua ada, okay, tapi dia tak build up organically. That's my opinion lah. Story tu complete from start to finish, tapi dia tak macam berada di satu garisan yang penuh. Dia macam garisan tu putus-putus tau. Dan satu lagi benda yang aku nak kritik is, aku rasa dia linger too long masa first act tu. Tapi aku rasa aku faham kenapa kat situ Del Toro dia fokus gila babi kat situ, sebab that particular scene or sequence yang dia suka kan. Sebab dia penuh dengan all the benda-benda yang dia suka lah. Dia boleh main dengan kostum, dia boleh main dengan all the set design and all the character design. Kat situ yang aku rasa dia memang suka part tu. That's why dia fokus kat situ. Sebab lepas tu second act dan third act tu, dia mainly tak banyak karakter sangat, and then dia pun dekat normal 1940s punya New York City. So dah tak ada dah dia nak play around dia punya design-design pelik-pelik. Aku rasa sebab tu lah GDT fokus dekat the first act tu lama gila kan. Sebab banyak benda yang dia boleh play around kat situ. Aku rasa sebab tu lah. Itu pendapat aku lah kan. So secara overall, aku tetap enjoy movie ni. Cerita tak berat sangat actually, senang faham, visual stunning kan. Music score pun aku rasa memang terbaik. Pemilihan music dia semua kena dengan all the suasana, all the mood, all the tones of the movie. So aku tak ada complain sangat, except for the narration tu lah. Tapi again, dia tak ada holes yang tak connect between one scene to one scene. Dia cuma dia punya connection tu is a bit loose, itu saja. So pada aku boleh bagi movie ni 3.5 bintang. Aku tak sabar nak tengok 4K version kan. Bila 4K keluar, straight away aku akan belilah untuk cerita ni. Memang memerlukan that type of high definition untuk cerita ni kan. Aku nak tengok dia punya detail tu semua. Okay, aku rasa tu je review aku untuk filem Nightmare Alley ni. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.